Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So, macam biasa malam ni Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit harga analysis untuk tengok kepada arah pergerakan market. So continuously daripada talikan analysis untuk pagi tadi dah pun berlaku di malam ini. So nanti Zul akan tunjuk lagi apakah pergerakan next untuk Bitcoin. Sebab apa untuk hari ni lah kita hanya sideways je. So meaning untuk selalunya apa yang Zul buat untuk currently. So macam Zul antara 40 dan 30 ni adalah bukan sebarang zone buy buat Zul. Apa yang Zul akan buat sini adalah Zul akan practice Zul punya technical analysis. So apa yang Zul practice mencakap Zul akan pergi ke time frame yang lower dan time frame yang besar untuk tengok pergerakan market. So meaning bila kita boleh predict pergerakan untuk short term, meaning untuk long term pun pergerakan yang sama juga akan berlaku. So guys, let's go kita pergi ke coin market cap dulu. Nanti Zul akan terangkan apa akan berlaku lagi untuk malam ini ataupun next movement. Sebab apa malam ni kita akan seperti ada market US buka. So apa pun nanti kita tengok macam mana. So let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 12 jam untuk hari ni. So kita refresh dulu. So inilah coin market cap. So total market cap berada di 1.6. So kita drop balik daripada 1.8, 1.7 dan 1.6. So kita dropping. Kemudian volume daripada 80 ke 58. Kuartal volume pun dropping. Kemudian BTC juga dropping daripada 42 ke 41.8. Tapi tengok Ethereum melakukan peningkatan daripada 17% ke 18%. So, kita akan tengok mini kejatuhan Bitcoin kuartal jatuh expected untuk di altcoin akan jatuh lebih drastik. So, let's go tengok kuartal summary untuk ni. So, percentage untuk total market 3% drop market volume 0.3 MBTC ikutkan 0.8 ikutkan pagi tadi kita tengok dalam 42%. So, harga semasa untuk malam ini. So, Bitcoin berada di 36 ataupun 37K, hampir 3% drop. So, untuk Ethereum hampir 4%. Untuk BNB 4%, Cardano 4%, 5%. So, macam cakap lah tadi, BTC dominant kuartal menurun, kemudian Ethereum meningkat. So macam tadi kita akan expect untuk altcoin akan drop more lebih daripada Bitcoin. Sebab tu kita tengok dalam percentage kuartal altcoin jatuh lebih teruk daripada Bitcoin. So ikut kamaran ni hari ni Bitcoin yang jatuh dalam 3%. Lain-lain altcoin expected 4 ke atas, 5 ada 7%. Untuk Polkadot hampir 7%, AVAX pun 7%. So malam ni maknanya Zul akan pergi ke Bitcoin. Kemudian Zul nak jenguk juga sedikit ke kata dia punya altcoin apa tu kan, metaverse punya coin. So nanti Zul akan tunjukkan. So ada juga beberapa request, ada request iaitu yang pertama tadi ada request mengenai FKX dan Saitama Inu tak dapat cari chart dia. So nanti mungkin anda share kat mana anda buy tu apa changer. So FKX ni ada di KuCoin nanti tu akan try buatkan. So guys, let's go kita pergi ke kita punya trend chart iaitu trend view pertama kali di Bitcoin. Apa yang dah berlaku untuk hari ni. So macam tu sepatutkan kita dah breakout macam sebelum ni, malas malam pun dah cakap sekiranya kita breakout channel ini, meaning price kita akan drop ke bawah. Drop sampai mana? Kita ada dua target, iaitu pertama kita akan target ke 34.8, kemudian more target kita di kawasan almost ke 30. Sebab apa? Inilah kuartal price potential boleh berlaku berdasarkan kita ambil iaitu daripada higher low ini dan juga high low ini. So ni kenapa tu ambil high low ini? Sebabkan now kita dah create strong support kawasan ni. So inilah higher high. Seperti ini kalau kita drop kawasan ni, kita akan hanya drop ke 34. Kalau kita manage, kita akan ukur daripada atas ni ke bawah, seperti kita akan pada 30. Dua-dua ini ada possibility boleh berlaku. Kenapa? Nanti Zul akan terangkan. So untuk di 1 hour, untuk berdasarkan pergerakan chart sekarang, kita dah pun breakout satu support yang kita. So tengok garisan kuning ni, ada satu support di kawasan 37.386 ataupun kata 37.4 lah di kawasan itu. So tengok price kata breakout, rebound dan rebound, kata breakout, rebound, breakout dan rebound. So now expected untuk price malam ni ada potential untuk drop lagi ke bawah, iaitu price target itu di kawasan 34. So expected untuk market US, kita tengok macam mana. Expected market US pun memang tak ada pun kata positive vibe untuk price naik. So meaning expected untuk malam ni kita ada percentage untuk lagi drop ke bawah, ataupun esok pun Chinese New Year. So expected akan drop lagi untuk malam ni at least ke 34. Sekiranya kita break ke 34, meaning kita akan expected akan ada sikit recovery. Kemudian expected apa yang berlaku, price dah pun buat lower low, higher high, lower low. Expected price akan buat higher high, lower low, high hanya sikit daripada ni, hanya kuartal small pergerakan je. Pergerakan kenaikan, loose momentum, iaitu
high ini kata tak tinggi pun. So meaning kita buat sedang jatuh 34, meaning kita buat lower low pada ini. So meaning apa yang berlaku, price akan buat sikit recovery buat high low, price akan drop more ke kawasan 30. Lepas tu cakap 34 dan 30 adalah next kita punya pergerakan price sekiranya market still lagi tiada sebarang news ataupun positive vibe untuk melakukan kenaikan. So inilah untuk lepas kata Fed buat announcement tu, even kalau dia kata dah bagi hint pun bulan 3 nanti kata interest rate akan naik. So apa yang berlaku dalam price dalam uncertainty. So meaning price dalam ketidakpastian. So bila tidak ketidakpastian ni, apa yang berlaku dalam price expected kata price tend ataupun lebih ke arah untuk kejatuhan berbanding untuk kenaikan. Even dalam chart pun dah kita bagi tahu sebelum ni, sebaik saja price break kita punya pattern iaitu era ni, ini adalah kuartal kita berada di atas, kita dalam bullish, kini break ke bawah, meaning kita dalam bearish market ataupun bear punya kawasan. So bila kita bear, kawasan ni adalah expected untuk drop ke bawah lebih tinggi berbanding untuk naik atas. So untuk Bitcoin anda perlu faham, untuk Zul kenapa Zul ada draw minor support ni, itulah minor support ni untuk Zul sebagai training aja, untuk tahu pergerakan market next. Untuk yang Zul tunggu ialah di kawasan 40 dan 30. So 40 adalah Zul punya big resistance, 30 tu punya big support. Break 40 kita akan kembali bullish, break kuartal 30 ke bawah, meaning kita akan terus melakukan bearish iaitu ke last kita punya golden bot iaitu dalam 26 ke 15k untuk Bitcoin. So untuk currently apa yang akan tunggu, hanya tunggu pergerakan ni. Untuk current kita dah pembuat kuartal minor support kawasan ni iaitu kawasan 38.5. So meaning apa yang berlaku sekiranya price tu break atas ni, kita akan ada opportunity untuk price itu ke 40. So 40 nanti adalah strong support, kita akan seperti ada berlaku sedikit rejection. So kalau ada good news, kita akan seperti akan break out 40 adalah yang kita tunggukan untuk masuk balik ke kawasan bullish territory iaitu atas daripada trendline orange ini. So untuk di Bitcoin, so apakah kuartal first confirmation ataupun first pergerakan yang akan kuartal menentukan untuk kita melakukan recovery. So kalau ikutkan di daily bercakap tu ada draw satu trendline hijau ni. So satu hijau trendline ni pada expected ia high ke bawah. Now sekiranya sebaik sahaja Bitcoin break trendline hijau ini, so meaning apa yang akan berlaku, kita akan expected bullish sedang regain power. So regain power di dalam kawasan bearish. So apa yang berlaku, expected first aku rasa first step dah berjaya. Now second step ialah kita perlu break pula 40 dan kuda berada di atas kawasan trendline kuartal orange ni. So ini kata berapa step? Satu step, dua step dan tiga step. At least kekiranya kita dapat tiga step ni iaitu price berada di above atas tiga ni. So kita kembali balik kuartal, senang cerita balik kawasan ni, meaning kita akan seperti price tu akan tend to untuk naik ke atas berbanding sekarang ni price tend to break ke bawah. So adakah good position untuk buy sekarang? Macam cakap, ini bukanlah good position untuk buy untuk Zul. Kalau anda first investment pun bagi Zul, aku ada hold dulu market. Sebab apa? Selagi mana price tu berada di antara 40 dan 30, kita expect akan price antara bawah 40 dan 30, antara 40 dan 30 kita expect price tu akan buat sideways. Berapa lama? Ada possibly berbulan-bulan. Seperti mana kita tengok sebelum ni, kita ada support di kawasan 40 dan 30, kita kuartal sideways almost kuartal 3, hampir 3 bulan. Kalau ikutkan bulan Mei sampailah bulan Julai, baru naik balik bulan Ogos. So Mei, Jun, Julai, Ogos, 4 bulan saja kita sideways dalam kawasan ni. So ada possibility untuk berlaku tu. Sama ada persoalan yang sekarang adalah dia akan sideways untuk recovery atau sideways untuk break more ke bawah. Itu yang untuk yang kita nak tunggu. Sekarangnya break ke bawah, meaning senang, kita tahu dah, kita akan tunggu, kita akan boleh start dollar cost average. Sebab itu menyebab whatever price berada antara 26 dan 15k, Zul akan start by monthly. So selagi mana price berada 40-30, Zul tak akan buat sebarang transaksi. Zul akan tengok sahaja dan kemudian praktis tu punya technical analysis di kuartal frame yang lebih kecil. Itu sebab itulah anda tengok tu punya chart ni ada banyak timeline yang kata yang kuning-kuning kecil ni. So kuning kecil ni adalah Zul hanya nak monitor pergerakan price, tak ada sebarang pembelian. Tapi kalau anda kata bijak, anda boleh guna tu punya trendline ni untuk anda leverage. So bagi Zul tak guna leverage sebab apa? Macam tu cakap kan, bagi Zul untuk leverage aku kata sedikit bagi Zul tak senang cakap, kata bagi Zul leverage tak bagus lah, atau kata bet kata untuk kita pegawai Islam tak bagus lah untuk leverage. Kalau anda pergi spot saja, so ini kita buy real asset. Sebab apa? Leverage ni kita hanya buy contract, so tak ada sebarang transaksi yang kata to lose. So ini apa yang kata leverage bagi tu di Discord channel pun ada yang kata non muslim sebenarnya. So leverage anda boleh guna dia punya
trend lah, support dan resistance ni. So meaning sekarang untuk anda short, whatever price berada di kawasan 38 lagu anda perlu short. Untuk net price anda TP adalah expected di kawasan 32. So kira price itu di 32 anda boleh tengok balik untuk kata long. Expected 32 kita ada quarter resistance juga. So apa possibility berlaku ialah price ni boleh drop sampai ke kawasan 30, kemudian dan berlaku sedikit rebound, kemudian retest ini kalau gagal naik expectedkan drop more ke bawah. So itu yang Zul expectedkan sama juga di kawasan ni. Kita dah create pun 38 support, expected kita akan create di kawasan 32 juga, kita akan create another resistance. So meaning another short term price akan buat pergerakan ni. Break 38 kita akan ke 40, break 30 kita akan 32 kita akan ke 30. So sideways kawasan ni break atas ataupun naik ke bawah itu bergantung semasa. Itulah itu short term punya news, kita akan tengok short term punya pergerakan market, kita akan tengok di kuartal menggunakan RSI seperti yang Zul ajarkan sebelum ini. So untuk malam ni Zul expectkan untuk kuartal minggu ni expect kita akan drop more ke bawah. Untuk candle pun dah tunjuk ni kuartal ini more kuartal kalau ikut candle, satu merah, dua hijau, satu merah. So expected net kita akan expected another big merah lah akan turun. So ini tunggu US buka nanti, expected akan ada huge drop ke bawah. Itu yang tu expectedkan untuk di 1 hour. Sebab apa di 1 hour kita berada RSI dah pun berada di kawasan bawah 50. So meaning bawah 50 kita tend to break ke bawah. Kemudian stock RSI pun dah berada hampir overbought. So dah pun cross. So meaning expected kita akan ada drop. So untuk short term, untuk 1 hour, untuk malam ni kita akan ada high possibility untuk kita akan drop ke bawah. So siapa yang ada short ni adalah good position. Siapa yang masuk short di kawasan 37, expected under stop loss kawasan ni, net under profit adalah expected di kawasan 34. So expected ni akan ambil kawasan ni saja. Kita ikutkan ni, kita ada satu, yes, ini expected dalam 35.6 tu consider dah boleh TP. Sebab apa kalau ada masuk kawasan ni? Sebab apa inilah kata short quarter position tu bagi yang leverage lah. Bagi Zul tak leverage, Zul hanya quarter di spot saja. So itu di Bitcoin. So let's go, kita pergi yang chart permintaan tadi. Yang pertama Zul ada nampak FKX. So FKX adakah coin ini? Sekiranya coin ini Zul expected di kat mana? Expected ada di KuCoin. So kata buat di KuCoin FKX USDT. Kita tengok untuk chart ni kat mana. So untuk chart ni Zul akan pergi daily terus, untuk long term terus. So untuk daily kita tengok price ini dah breakout. So kat mana kan ikutkan swing low terusan, dah pun break major support banyak. So kita akan tengok kalau anda invest coin ni. So inilah last support untuk coin ini, kemudian price dah drop bawah support. So meaning kita expected kat manakah good position untuk anda re-entry ataupun kurangkan anda punya, mungkin anda dah buy di kawasan atas ni, anda hold untuk mungkin anda nak buy bawah lagi untuk reducekan average. So kat manakah position sekiranya Zul masuk coin ni, Zul akan tunggu now kita ada support di kawasan ini. So whatever dalam kawasan 4 sen adalah consider good position untuk anda entry balik dalam market. So kalau untuk more sharp kita akan pergi 4 hours. 4 hours kita akan ambil yang high. So meaning ini adalah kuatan possibility untuk price jatuh ke dalam 42 sen. Bukan 40 sen, 0.042 sen. So inilah price yang anda better untuk anda masuk, untuk buy, untuk turunkan namanya average sekiranya anda nak kuota collect lagi coin ni. And net support dia expected berada di kawasan 2 sen. So 4 sen 2 sen. So expected di kawasan ini adalah strong support. Kalau break lagi bawah ni, meaning price tu akan tend more untuk sampai ke dia punya lower low, iaitu dalam 20 sen. 2 sen. Untuk coin ini iaitu FKX. So untuk kata Saitama Inu memang tu tak dapat chart dia. Sebab apa chart dia tak ada di dalam trading view. So meaning anda boleh tulis nanti request balik, iaitu kalau Saitama Inu macam tu lah. Kata Saitama mungkin dia nak tengok apa current price market ada naik atau turun. Untuk Saitama kalau ikut market tu tak pasti anda beli kat mana. So meaning anda boleh tanya tu, nanti tu akan spesifik lah pergi ke chart. Sebab apa setiap exchange tu dia punya price level tu berlainan. So untuk ketahui anda punya penggerak kuota current price ataupun anda punya position, tu perlu tahu anda punya kuota source. Kata ikutkan ini ada di Uniswap, Get, So maybe anda buy di kuota sekarang exchange ni. So anda boleh type kali kuota Shiba Inu dan kuota exchange tu, nanti tu akan buat untuk kuota next punya review. So let's go, kita pergi pertama ni tu nak tengok kita iaitu di untuk tengok di kuota apa lagi, Metaverse. Iaitu Metaverse yang pertama Zul, iaitu yang Zul dah buy. Zul akan tengok yang Zul buy je. Yang Zul dah buy ataupun dah ada ya, ada Mana, Sandbox, Engine, RMK, Block dan Gala. So Mana, apakah position Mana sekarang ini? So akan pergi ke daily je. Sebab apa tu akan pergi short saja. So untuk di daily price dah pun masuk ke dalam major support, iaitu kawasan 22. Jika
price dah pun buat kuartal recovery. So recovery atas long term atau short term. Untuk ini zona nampak satu minor support kawasan ni. Sekiranya apa break atas ni, meaning kita akan support ni. So kalau ikutkan 4 hours, so adakah ini akan more naik ke atas? Kita akan yang ni akan delete, akan draw minor resistance ya, swing high to swing low. So minor resistance kena dia berjaya break untuk kita punya minor resistance ni, meaning price akan more recovery. So apa pun cakap expected untuk Bitcoin akan drop malam ni. So apa yang berlaku, dia pun dah berada di resistance. So be ready untuk mana akan drop more ke bawah. Drop sampai mana expected, selagi mana expected di net support kita sepatutnya di kawasan, kalau horizontal kita expected horizontal, kita akan expected support itu di kawasan ini, iaitu dalam 1.65. So cakap still lagi dalam kawasan kita punya last support, iaitu 2.2 dan 1.3 golden buy zone tu. Kenapa tu tak buy sekarang? Macam cakap lah, Bitcoin still lagi belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk melakukan kenaikan. Dia hanyalah petanda untuk more doping ke bawah lebih tinggi. So meaning tu tak buy kawasan ni, tu tunggu sampailah Bitcoin stabil ataupun Bitcoin sedang melakukan kenaikan. Bila Bitcoin dah confirm melakukan kenaikan, barulah tu akan tengok balik altcoin ni. So untuk dia design mana ni, Wash ada recovery, tapi recovery ni kita nak naik pun payah juga. Kalau kita ikutkan kat sini, kita ikut chart di mana ni, jatuh senang, naik kata hard work lah. Dia nak naik tu bekerja keras. So ini apa yang berlaku, kita expected dia akan penat. So penat dia akan drop lagi drastic. So drop drastic, expected support kita berada di 165. So apa pun expected di Bitcoin malam je drop, kita altcoin lain akan drop more drastic. So itu di mana tu sandbox, sama juga sandbox tu nampak satu horizontal support ni. Tu mini price ni expected kalau ikutkan zone draw kita punya high, swing high to swing low, kita akan berada resistance tu. Resistance kita pun betul-betul berada di horizontal support tu, meaning macam cakap lah, untuk malam ni high possibility adalah kita akan semua altcoin dan Bitcoin akan drop menada ke bawah. So untuk di sandbox kita akan expected dia drop sampai mana. Untuk sandbox ikutkan sama juga, dah masuk pun dalam major support iaitu 26. So net dia punya horizontal support expected berada di kawasan ini. So dah pun test sebelum ni, now expected akan drop. Sekiranya untuk malam ni drop sampai mana, kita ada high probability untuk sandbox jatuh kawasan ni. Adakah good pertanyaan buy? Belum lagi, kita akan tunggu selagi banyak Bitcoin. Macam lah untuk dalam bearish market ni, selagi mana Bitcoin belum stabil, selagi lah kita tak buy mana-mana altcoin. So untuk di engine pula, so sama juga macam juga, pergerakan yang lebih kurang sama di kawasan major support. So untuk di engine dah pun breakout trend line ni. So dah breakout trend line ni, meaning kita akan betul dia akan more drop ke bawah. So next support supposedly kalau ikutkan horizontal untuk mana, untuk engine iaitu yang ini expected di kawasan ini dalam 73 sen. So expected yang ni sekiranya price jatuh 3% ni, so expected masa tu Bitcoin at least berada dalam 31 ataupun 30k. So itu untuk engine. Kemudian untuk RMRK, so RMK jatuh lebih drastik sikit, lebih dah pun below support. So now expected kita support kita yang tunggu-tunggukan untuk buy iaitu di kawasan below $10. So bila price below $10, so expected Bitcoin pun berada di kawasan 30. So expected kalau drop lagi bawah 36 dolar, kita boleh dapat iaitu kita antara $10 ke $6 barulah tu akan tengok balik chart adakah good position untuk re-entry untuk reducekan tu punya average per unit iaitu yang berada di 33 sekarang ini. So untuk block sama juga, dah pun jatuh kan, expected dah pun test kita punya support. Kalau ikutkan yang ni, yes, dah pun draw support. So net support dia supposedly ada di kawasan 9 sen. So untuk Blocktopia ni, kat mana dia akan tunggu buy. So expected kalau drop, dia akan tunggu di kawasan price ni. Nak sebut pun banyak kosong. So 0.09 ataupun 0.01 dia akan expected dia akan buy lagi Blocktopia untuk reducekan dia punya average, untuk at least dia turun sikit dia punya average ke kawasan ni. Sebab apa? Tak masalah. Yes, kalau dia buy pun kata tak profit lagi, tapi untuk long term bila price tu recovery, kita akan profit dengan cepat, and kita beli lagi bawah, kita dapat asset dengan lebih banyak. So now jangan fikirkan pasal volume, harga, fikir pasal kumpul aset sebanyak boleh and pada coin-coin yang anda yakin untuk long term. Last untuk dia punya altcoin yang tu ada ialah Gala. So Gala sama juga dah drop bawah. Ke mana manakah net support dia? So net support expected tu akan tunggu di kawasan
sama di kawasan ni. So sekiranya Bitcoin drop ke 32 seperti untuk galakkan drop di 13 sen. So adakah 13 sen good position untuk buy? Macam lagi bergantung kepada Bitcoin. Sekiranya kita tak dapat bertahan 3 sen ni, so meaning kat manakah quarter support yang kita akan dapat, kita expect di dalam kawasan 10 sen ke quarter hampir 10 sen. 10 sen barulah tengok balik untuk akan buy balik. So kawasan 10 sen. So 10 sen ni adalah kawasan, sekiranya dia break kawasan 13, so kata 10 sen kalau barulah Zul akan buat start dari kata dollar cost, Zul akan start buy untuk selagi mana price berada bawah ni, Zul akan collect. So price kawasan ni Zul biar dulu, tapi kalau price jatuh kawasan 90 ke 6 sen ni, barulah Zul akan start buy untuk monthly, untuk reducekan Zul punya average, untuk reducekan sebanyak kata boleh average ni ke drop bawah. Sebab apa? Zul nak preparekan Zul punya portfolio untuk next pump untuk Bitcoin, iaitu expected kalau 4 years kita akan expected tahun 2025. So ini kalau dalam bearish market cakap tu tak masalah, Zul whole market Zul akan buy monthly untuk collect more asset, untuk prepare Zul punya portfolio untuk next punya pump, iaitu expected kalau ikutkan 4 years cycle expected 2025. So guys, itu yang Zul tunggukan. So bagi Zul, untuk senang cerita, untuk currently Zul punya mode di crypto, wait and see dan kuartal fokus chart di Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin akan menentukan segala-galanya pergerakan di altcoin yang lain. So untuk malam ni Zul expectkan kita akan more dropping ke bawah. So apa akan berlaku? Expected dah pun breakout. So untuk US market expected kena drop at least ke 34. Kalau more drastic kita akan expected di bawah. So kalau break 34 ni expected ada opportunity untuk kata recovery sikit. Recovery pun kita dah buat lower low pada ni. So meaning apa berlaku? Higher high, lower low, higher low, expected kata another hari kita akan make another lower low untuk test balik kita punya 32. Sebab apa 32 kita hanya test sekali je, expected dia akan retest one more time. Tu itu expectedkan tempat dalam hari kita expected price tend to drop ke bawah. So guys, itu aja untuk malam ni. Hopefully ini dapat membantu anda channel Zul Market dan apakah mood Zul sekarang market. So now Zul hanya collect, Zul hanya kumpul modal je. Zul kumpul modal. Bila sampai masa tutual, barulah Zul akan deploy. Bila Zul akan deploy, apa coin Zul buy, nanti macam biasa Zul akan sharekan. Dan terutama siapa yang join di punya Discord channel, YouTube membership, dari situ Zul akan sharekan bila Zul buy. Even kalau Zul buy ni, sebelum Zul buy pun Zul dah share. Cakap hari ni Zul nak buy challenge, so Zul dah buy, so anda beli dan Zul share pun bukti Zul pembelian tu. Tu meaning kata untuk channel Zul memang tak ada kata sembunyi-sembunyi lah. Kalau Zul loss, Zul cakap loss. Kalau Zul buy, Zul kata buy. Kalau Zul sell, Zul akan jual sell. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. Jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye.